Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk bersua lagi sekali pada sesi PDPR kali ini. Okey, hari ini saya nak sentuh tentang keadaan jirim. Apa benda jirim ni? Mungkin kamu baru pertama kali dengar kan? Okay, so kita tengok ada gambar tu, ada gambar batu, ada gambar air, ada gambar CO2. CO2 tu adalah karbon dioksida. Okay, mungkin sikit-sikit kamu dah dapat. Okay, jom. Okay, di akhir penerangan saya ni, apa yang saya nak kamu dapat adalah yang pertama, ada 4 benda ni. Yang pertama, menyatakan jirim itu wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Yang kedua, mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. Tiga, mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas. Dan yang keempat, menerangkan berkenaan perubahan keadaan jirim. Okey, nampak macam banyak tapi jangan risau, benda simple je. InsyaAllah kamu boleh faham dengan mudah. Okey, jom. Okay, apa itu jirim? Okay, jirim ni adalah objek yang mempunyai jisim memenuhi ruang dan boleh dilihat, disentuh atau dirasa. Okey, dia ada berat. Memenuhi ruang, boleh dilihat, disentuh atau dirasa. Okey, jirim ni dia wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, untuk makluman kamu air satu-satunya objek atau benda yang dia boleh wujud dalam 3 keadaan. Dia boleh berada dalam keadaan pepejal, dia boleh berada dalam keadaan cecair dan dia boleh berada dalam keadaan gas. Hanya air sahaja, yang lain tak boleh. Batu tak boleh, batu boleh jadi cecair, boleh jadi gas. Tak boleh. Okay, kita tengok bukti dia. Okay. Ais dalam keadaan pepejal. Okay. Air dalam keadaan pepejal ni di dalam bentuk ais, dalam keadaan ais beku. Kalau kamu sama ada ice cube ke kan, mak kamu buat ais dekat tempat, kat freezer dalam peti ais, tu air dalam keadaan pepejal, ais. Okey, dan dia boleh berubah kepada cecair. Seperti air biasalah, air minum, macam air minum, air mineral lah tu. Dalam keadaan cecair. Dan air juga boleh berada dalam keadaan gas. Macam mana? Bila dia menjadi wap air. Wap air tu dia sebenarnya air tu berada dalam keadaan gas. So, air sahaja yang boleh wujud dalam 3 keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey? Okey, kita ke pepejal terlebih dahulu. Apa itu pepejal? Apa ciri-ciri pepejal? Dan apa contoh pepejal? Okey, keadaan jirim pepejal Jirim yang pertama mempunyai jisim, mempunyai isi padu tetap, mempunyai bentuk tetap, memenuhi ruang dan tidak boleh dimanfaatkan. Dia ada berat, dia ada jisim dia, isi padu dia tetap, tak berubah, mempunyai bentuk yang tetap. Okey, bentuk yang tetap, memenuhi ruang dan tak boleh dimanfaatkan. Okey, apa contoh pepejal? Ni saya bagi 4 contoh. Contoh batu. Batu adalah objek yang berada dalam keadaan pepejal. Span walaupun boleh dipicit-picit, tapi dia adalah pepejal. Kerana dia bentuk dia tetap tak berubah. Dia boleh kembali kepada bentuk asal. Walaupun kita dah penyek-penyek dia. Okey, kerusi. Dan juga ni bukan air botol. Saya nak fokus kepada botol, bukan air. Botol. So ni 4 contoh saja. Batu, span, kerusi, botol. Apa benda lain? Meja, paku, pensil, apa lagi? Lampu, dinding, pintu, tingkap. Tu objek-objek dalam keadaan pepejal. Okey, seterusnya cecair. Okay, keadaan jirim bagi cecair. Okay, ciri-ciri mempunyai jisim, mempunyai isi padu yang tetap juga, tapi dia tidak mempunyai bentuk tetap macam pepejal. Dia tak ada bentuk tetap. Tapi dia bentuk dia mengambil bentuk bekas. Okey, memenuhi ruang, tidak boleh dimanfaatkan. Okey, mengambil bentuk bekas ni maknanya kamu tuang dalam bekas lonjong, lonjonglah dia. Kamu tuang dalam bekas lepeh, lepehlah cecair tu. Okey. So, kita tengok apa contoh.
Ada contoh cecair saya bagi kat sini. Yang pertama contoh air. Air sungai, air terjun, air laut. Itu dalam keadaan dalam bentuk cecair. Air minum, air mineral, air kopi, air sirap, Nespo, Neslo, susu dalam keadaan cecair. Hujan, air hujan dalam keadaan cecair. Darah, nanah, okey, ingus sekalipun dalam keadaan ataupun bentuk cecair. Okey, keadaan jirim yang seterusnya. Pepejal, cecair, apa lagi satu? Betul. Gas. Okey, keadaan jirim, gas. Okay, ciri-ciri dia sama juga, mempunyai jisim tapi tidak mempunyai isi padu tetap. Tidak mempunyai bentuk tetap macam cecair tapi dia mengambil bentuk bekas. Memenuhi ruang dan boleh dimanfaatkan. Antara tiga tadi ni, pepejal, cecair, gas, hanya gas sahaja yang boleh dimanfaatkan. Manfaatkan tu macam mana? Contoh macam kita mengepam. Mengepam tu sebenarnya udara tu dimanfaatkan. Hanya udara sahaja ataupun gas sahaja yang boleh dimanfaatkan. Kita tengok apa contoh. Ada 3 contoh. Okey, saya sebut tadi udara kan. Okey, udara ni contoh oksigen, karbon dioksida, hidrogen. Dia adalah benda yang berada dalam bentuk gas. Yang kedua, bawah tu asap. Asap juga dalam keadaan ataupun bentuk gas. Dan yang ketiga adalah wap air. Yang saya sentuh tadi tu. Okey. Air tapi dalam keadaan gas dia adalah wap air. So ketiga-tiga ini adalah contoh benda yang berada dalam keadaan gas. Okey, dan keadaan jirim ni dia boleh berubah-ubah daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada pepejal, cecair kepada gas, gas kepada cecair. Dia boleh berubah. Jom kita tengok perubahan keadaan jirim. Okey. Pepejal kepada cecair. Ini pepejal kepada cecair. Dia ada nama proses dia. Nama proses itu adalah peleburan. Okey, waktu ni pepejal itu menerima haba dan dia berubah menjadi cecair. Contoh ais batu. Okey, bila menerima haba kita letak dekat luar, dia terima haba, dia mula mencair, jadi cecair. So proses ini dipanggil peleburan. Okey, jika cecair pula kepada pepejal, apa nama proses itu? Pembekuan. Waktu ni objek kehilangan haba. So bila kehilangan haba dia jadi semakin sejuk. Okey, cecair kepada pepejal prosesnya adalah pembekuan. Air tadi kita letak semula dekat freezer. So haba semakin berkurangan, haba semakin hilang. So daripada cecair dia berubah menjadi pepejal. Okey. Seterusnya, cecair kepada gas. Apa nama proses yang terlibat? Ada 2 pendidihan dan penyejatan. Cecair kepada gas ni, air menjadi wap air. Menerima haba, panas. Okay, contoh air kita masak, kita jeram. Sampai satu tahap, air itu mendidih. Itu proses pendidihan. Dan waktu sepanjang proses tu, air menerima, cecair menerima haba. So jadi panas-panas dan cecair bertukar menjadi gas. Air bertukar menjadi wap air. Itu pendidihan. Penyejatan ni contoh, kita basuh baju, kita jemur kat luar. Lama-lama baju tu kering. Okay, air tu ke mana? Air tu berubah menjadi wap air. Panas kan kat luar kan? So dia daripada cecair, dia bertukar menjadi gas. Air menjadi wap air. Okay. Gas kepada cecair. Boleh ke? Boleh. Apa nama proses? Kondensasi. Macam mana kondensasi ni? Okay. Contoh contoh. Air mendidih tadi tu, wap air yang keluar daripada muncung cerit kamu tadah dengan cermin. So, asap yang kita nampak keluar tu, wap air tu bila dia terkena menyentuh permukaan yang licin dan rata dan suhu yang lebih rendah, terhasil titis-titis air. So, daripada wap air tadi dikembali menjadi cecair. Proses ini dipanggil kondensasi. So, daripada gas, dia berubah kembali menjadi cecair. Daripada wap air dikembali menjadi titis-titis. Ataupun kamu pergi dekat cermin,
Okey, kamu pergi dekat cermin muka tu, kamu buat. Okey, bila kita menghembus nafas, sebenarnya wap air keluar daripada paru-paru. Wap air dalam badan kita ni, dia keluar daripada paru-paru dan keluar melalui mulut. Wap air tadi, bila dia menyentuh cermin, wap air tadi ni dia menjadi titis-titis air kecil. Bila kamu buat pada cermin, akan ada nampak macam kabus kan? Ada titis-titis air kecil. So, wap air itu telah berubah menjadi cecair. Itu juga adalah proses kondensasi. Okey, saya harap penerangan saya ini jelas dan kamu boleh faham berkenaan dengan perubahan keadaan jirim. Okey, jadi itu saja hari ini berkenaan dengan keadaan jirim dan perubahan keadaan jirim. Saya harap kamu boleh faham berkenaan dengan pepejal, apa itu pepejal, apa itu cecair, apa itu gas, apa benda yang wujud dalam keadaan pepejal, apa benda yang wujud dalam keadaan cecair dan apa benda yang wujud dalam keadaan gas. Dan apa proses yang berlaku ketika perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair, apa nama proses daripada cecair kepada pepejal, apa nama proses dan begitu juga cecair pada gas, gas kepada cecair. Okey, so daripada penerangan saya ini, kamu buat nota ringkas dalam buku nota dan saya akan bagi tugasan yang berikutnya pada jam 12. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.